Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita dapat jumpa. Semoga Allah Ta'ala memberi kita kefahaman atas apa yang kita wajib pelajari dan diberi kita kehendak demi kehendak yang tinggi untuk kita hadirkan diri kita pada majlis-majlis yang baik, dan kita merasakan inilah nikmat yang besar antara nikmat kehidupan seharian kita, dan wajiblah kita mengikut kaedah dan cara-cara orang-orang soleh. Apabila mereka dapat nikmat, hati mereka akan melahirkan satu rasa yang itulah kalimah yang indah, itulah nama disyukur. Jadi biarlah berbeza dengan sebelumnya. Hadir majlis ilmu tapi hati tidak syukur. Sekarang ni hadir majlis ilmu, hati ada datang rasa syukur. Moga-moga dengan sebab itulah Allah akan memberi kita kekuatan untuk kita berubah dan terus berubah. Sampailah kita mencapai tahap iman yang tertinggi dalam kehidupan kita, dan moga-moga pada waktu itulah Allah akan panggil kita pulang. Okey, kita pagi ni kita baca apa? Tauhid. Baca tauhid. Okey. Kita baca Misbahul Munir. Okey. Berhenti kat mana? Dengan akhir surat 6. Dan bermula tu. Bermula Islam. Okey. Kalau Rumi muka surat 6. Kalau Jawi muka surat 4. Sambung. Masih lagi dalam huraian yang pertama pada mengatakan dan menceritakan tentang pengenalan agama. Itu. Bermula Islam. Dia nak cakap apa ni? Islam ni makna dia apa? Sebelum ni apa catatan yang saya bagi? Perbezaan antara iman dan Islam. Betul? Ada 12 ke 13? Ada 11, 12, 13, itulah saya pun tak ingat. Okey. Bermula Islam itu mengikut, satu ikut dan mengaku zahir. Ikut satu, mengaku satu. Ikut ni maknanya buatlah. Maknanya buat. Buat. Mengaku zahir. Zahir maknanya bukan pada hati, pada zahir. Itu yang kita kata perbezaan antara Islam dan iman ni. Islam ini adalah amalan zahir, iman ni adalah amalan batin. Tu beza tu. Jadi sebab tu dia kata Islam itu adalah mengikut zahir dan mengaku zahir. Jadi solat itu adalah amalan zahir, zakat itu adalah amalan zahir, haji itu adalah amalan zahir. Mengucap dua kalimah syahadat itu adalah pengakuan zahir. Puasa Ramadan itu adalah amalan zahir. Itu semua ni berkaitan dengan zahir. Jadi yang kita tulis 3 cabang tu, yang kita ingatlah. Ada 3 cabang. Tu semua tu dia menceritakan tentang zahir lah. Sebab tu bila asas daripada tauhid ni, benda ni nak kena ada dalam ilmu kita. Dia kata sekarang ni dia nak ceritakan huraian tentang agama. Ni agama. Yang 3 ni, kotak 3 ni mesti kita ada ilmu ni dengan baik lah. Ni dikatakan Islam. Ini Islam. Ini yang dikatakan iman. Ini yang 3 ni. Ini adalah
ihsan. 3 ni lah. Jadi ini yang dikatakan ni, Islam ini adalah mengaku zahir. Maknanya dia buat di semua ni, yang 5 rukun ni, ini semua adalah rujuk pada zahir. Tu beza dia dengan ni. Ini apa? Ini batin. Ini pada hati. Ini pada zahir. Dan mengaku tu, yang dua kalimah syahadat itu juga pada zahir. Tu dia kata, tu beza dia kat situ lah. Dia tak cerita Islam ni apa. Mengaku zahir pada apa? Oleh seseorang akan segala perkara yang dibawa datang akan dia. Perkara apa tu? Perkara-perkara amalan tu lah. Puasanya, solatnya, haji je, semua tu dibawa datang akan dia. Siapa yang bawa datang? Oleh Rasul. Oleh Rasul. Seorang pesuruh Allah, Rasul. Benda apa? Daripada pekerjaan agama. Dan status benda yang dibawa itu yang diketahui akan dia dengan darurat. Maknanya diketahui dengan dia dengan jelas, tanpa ada sembunyi-sembunyi. Semua orang tahu. Apa dia? Semayang, puasa. Budak-budak pun tahu. Kadang-kadang orang bukan Islam pun tahu. Orang bukan Islam bulan Ramadan, kawan kita kat pejabat, dia tak ajak kita pergi makan tengah hari. Dia kata, you puasa kan? Orang bukan Islam pun tahu. Ini dikatakan pekerjaan agama yang dikatakan berbentuk, dia kata larurat. Larurat ni maksud jelas. Semua erti. Semua faham. Budak-budak kecil pun tahu. Budak-budak kecil pun tahu dia kena belajar puasa. Ini nama dia pekerjaan agama dalam bentuk larurat. Tak ada nak bincang-bincang detail, tak payah. Benda ni macam popular lah. Itu nama dia bentuk darurat. Yang ini tak perlu fikir-fikir lah. Tak perlu fikir, ini daripada pekerjaan agama ke tidak? Tak, benda ni sangat popular. Contoh itulah haji. Kita tengok dalam TV, budak-budak pun tahu. Atuk pergi haji, dia kata nenek pergi haji. Dia faham. Itu apa tu? Itu pekerjaan agama yang diketahui akan dia dengan darurat, dengan jelas, tanpa ada fikir. Bahkan, apa lagi kedudukan dia? Semua orang tahu belaka. Semua orang tahulah. Semua orang siapa? Sehingga kanak-kanak pun tahu. Sehingga budak-budak pun tahu. Contohnya apa? Contohnya seperti sembahyang. Tu amalan zahir tadi tu. Contohnya seperti sembahyang. Lagi apa? Dan puasa. Kanak-kanak pun tahu. Bulan ni bulan puasa. Dan rukun itu 5 perkara. Maknanya Islam ni dia ada rukun. Dia ada rukun dia. Rukun tu berapa? Rukun dia 5 perkara. Yakni terbentuklah segala pekerjaan agama itu di atas 5 rukun itu dan dinamakan dia dengan rukun Islam. Dinamakan dia ni dengan rukun Islam. Jadi nama 5 tiang yang ada bawah ni, bawah Islam ni, agama ni tiang dia yang besar 3 lah. Islam, iman dan ihsan. Dan 5 ni dia ada pillars dia, 5 pillars tu, 5 tiang utama dia. Apa? Itu nama dia rukun. Rukun apa? Itu nama rukun Islam. Yang bawah iman ni ada 6 tiang. Yang nama dia rukun apa? Yang nama dia rukun iman. Ini asas-asas kepada tauhid. Ini asas-asas pada huraian memperkenalkan apa maksud agama. Tu ulama-ulama susun ni supaya kita boleh faham lah. Itu guna ilmu-ilmu ni disusun begitu. Mereka dah kaji hadis, mereka kaji Quran, mereka pakar semua bidang mereka dan mereka susun dalam bentuk ilmu yang mudah untuk kita faham. Kita cuma amal, kita baca, kita faham, kita mengaji, kita follow. Ikut je. Mudah aja. Patutnya mudah. Tapi kalau tak belajar memang tak dapat lah.
Dan makna rukun itu, tu dia nak bagi definisi rukun. Kita kata rukun iman, rukun Islam. Tapi makna rukun apa? Ni yang kita nak kena tengok dalam tauhid dia sebut. Makna rukun itu apa? Ialah perkara-perkara. Maknanya banyak perkara lah. Plural. Perkara-perkara yang jadi sesuatu dengan dia. Tanpa benda ni, tak jadilah dia. Tu maksud dia. Tanpa benda tu tak jadi. Ada benda ni, baru jadi. Tu maksud dia apa tu? Perkara yang jadi sesuatu dengan dia. Satu. Nombor dua apa? Dan ia tu apa? Rukun tu lah. Ia pula juzuk apa? Sebahagian. Sebahagian. Itu nama juzuk. Suatu atau suku sesuatu itu. Suku ni maknanya sebahagian. Sebahagian. Part of lah daripada benda tu. Yang ini rukun itu, terjemahan yang lain, asas atau tunjang bagi sesuatu. Dia merupakan satu asas atau tunjang. Tunjang ni benda yang utama, benda yang penting. Badan kita ni ada saraf tunjang. Kalau saraf tunjang tu rosak, kita lumpuh. Saya ingat dulu saya lawat ada satu saudara ni, atas katil tak gerak. Lepas tu anak dia kata lah, ibu punya saraf tunjang rosak. Tu saraf tunjang tu. Tunjang kita ni ada satu tunjang, ada nerve yang utama. Dia rosak je, satu badan jam, tak gerak. Sama macam ni. Kalau rosak je solat, rosaklah agama. Rosak puasa, rosaklah agama. Rosak haji, mampu pergi haji, tak pergi haji, rosaklah agama. Tu dikatakan tunjang tu. Dikatakan tunjang tu. Jadi dia kata apa? Dia rukun ini adalah benda yang jadi sesuatu dengan dia, dan dia adalah juzuk. Kita tengok, nak faham, kita tengok dalam bab solat. Saya rasa saya dah terang lah dulu. Ni syarat. Sama juga ni. Ni apa beza ni? Ni rukun. Ni apa ni? Ni dikatakan sesuatu yang mengesahkan solat. Kalau buat solat, dia solat lah. Sesuatu yang mengesahkan solat, satu peranan dia. Dan ia apa? Rukun tu adalah juzuk pada solat. Kalau secara umum dia, rukun ni satu yang mengesahkan. Kalau kita kata rukun lah, satu amal dalam bab ni dirujuk bersolat. Satu yang mengesahkan solat ni, dan benda tu adalah sebahagian daripada solat. Ni 13 perkara ni. Apa? Takbiratul ihram, rukuk, sujud, apa semua tu lah. Baca tahiyat, apa saja rukun, dia mengesahkan solat. Kalau kita tak buat, tak sah solat. Salah buat, tak sah solat. Satu peranan dia mengesahkan solat, dan dia nak kenal benda ni, dia ada dalam solat. Dia apa? Dia katakan juzuk. Juzuk. Juzuk dia sebahagian. Ni syarat. Syarat juga sama. Syarat sah. Kalau kita kata sini, syarat sah solat. Sesuatu yang mengesahkan solat juga. Ini ada berapa ni? Ini ada 8 perkara. Ini 13. Ini yang kita kata suci daripada hadas, suci daripada najis, tutup aurat, adab kiblat, Islam berakal, masuk waktu, mengetahui kaifiat.
8 perkara. Dia juga sesuatu yang mengesahkan solat, tapi ia bukan juzuk daripada solat. Dia kat luar solat. Kita ambil wuduk dekat luar solat. Kita pakai baju tutup aurat dekat luar solat. Kita cari arah kiblat dekat luar solat. Kita mengetahui kaifiat secara semayang kat luar solat. Dia bukan dalam solat. Tapi rukun dalam solat. Ini yang kita kata ni. Ini dalam solat. Ni luar solat. Ni dalam semayang. Takbir je masuk semayang. Dan apa-apa 13 rukun yang kita buat dalam ni, dan nama dia rukun. Yang ni sebelum. Masuk waktu sebelum semayang. Tunggu masuk waktu dulu, baru pergi semayang. Jadi, rukun Islam ni, dia kedudukan ni macam sinilah. Jadi, terbinanya solat ni dengan rukun. Terbinanya Islam ni dengan rukun. Rukun apa? 5 rukun tu lah. Mengucap 2 kalimah syahadat, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, mengerjakan haji jika mampu, atau 5. Jadi rukun solat ni terbinanya solat, rukun Islam ni terbinanya Islam. Rukun solat ni dia juzuk pada perbuatan solat, dia juzuk dalam solat. Rukun Islam ni dia juzuk dalam Islam sendiri. Dia bukan di luar. Okey, sekarang boleh faham tak? Taklah putus mana. InsyaAllah. Tak putus mana. Okey. Maka rukun Islam atau asas atau tunjang Islam itu mengandungi 5 perkara. Dia ada 5. Asas dia ada 5. Kita boleh panggil tunjang Islam 5 perkara. Asas Islam 5 perkara. Rukun Islam 5 perkara. Apa rukun? Benda yang terjadinya sesuatu itu akan dia. Dan dia adalah juzuk kepada benda itu. 2 perkara. Benda yang terjadi sesuatu akan dia dan dia menunjukkan juzuk pada benda tu. Dan kita dah faham juzuk ni apa, terjadi ni macam mana. Dan juga dipanggil apa? Rukun. Pertamanya, apa maksud pertamanya? Rukun Islam yang pertama, dalam susunan dia kata 5 perkara tu, dia ucap dia ucap apa? 2 kalimah. 2 kalimah. Asyhadu an la ilaha illallah, 1 kalimah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 1 kalimah. Itu dia katakan 2 kalimah. Apa erti dia? Aku menyaksi dan aku mengaku dengan lidahku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. 1 kalimah. Saksi ni kalau kita dengar guru-guru terang dengan cara yang mudah faham. Saksi ni selalunya orang kata lihat. Betul? Kita jadi mahkamah, kita jadi saksi. Kenapa kita panggil jadi saksi? Kita tahu, kita nampak, kita lihat. Tapi Allah ni tak dapat dilihat. Tu dulu tuan guru tanya, macam mana tahu ada Allah? Nampak ke? Dia kata, tak nampak. Habis mana tahu? Dia kata, tak saksi kan? Tak saksi, tak nampak, mana tahu? Dia kata macam kita nampak asap. Dia kata gitulah contoh dia. Macam kita nampak asap, tapi kita tak nampak api. Bila kita nampak asap, kita pasti ada api. Betul tak? Kita pasti ada api. Kalau tak ada api, mana datang asap? Gitulah. Kita nampak bumi ni, kita tahu bumi ni, kita tahu macam-macam, kita nampak. Dan kita tahu, mesti ada pencipta. Siapa pencipta dia? Itulah Allah. Itulah Allah. Kita nampak diri kita, kita tahu ada pencipta. Itulah Allah. Jadi,
dikatakan saksi itu begitulah. Kita mengaku, membuat satu pengakuan. Apa? Tiada Tuhan selain Allah. Itu dia dikatakan dua kalimah syahadat tu. Dan kalau kita perhati sini, ada nama seorang lelaki yang mesti sebut. Itu nama dia Muhammad. Kalau orang masuk Islam, dia nak kata asyhadu an la ilaha illallah. Dia tak nak kata wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia tak sebut nama Rasulullah Muhammad ni, maka Islam tak sah. Ada lelaki, seorang lelaki. Nama dia disebut dalam untuk masuk Islam, untuk menerima Islam. Namanya juga disebut waktu azan. Waktu azan kan nama disebut. Namanya disebut juga waktu qamat. Dan namanya juga akan ditanya pada manusia dalam kubur. Siapa lelaki yang diutuskan pada engkau? Ada dalam hadis kata, siapa Nabi engkau? Dan jawapan dia ni, nama Muhammad ni, Rasulullah ni. Dan dia ialah juga yang boleh memberi syafaat di hari kiamat. Syafaat yang besar. Siapa? Itulah Rasulullah Muhammad ni. Allah muliakan nama dia. Bila Nabi Adam ini melihat ke langit, dia melihat ada nama sebelah kalimah Allah, Muhammad. Jadi taraf dia adalah Habibullah, kekasih. Dan dia ada dalam dua kalimah syahadat. Sebab tu jangan lupa untuk menyebut nama manusia paling mulia ni, Rasulullah ni. Sebab tu kena banyak-banyak selawat. Imam Ghazali dia kata pada hari Jumaat, engkau perbanyakkanlah amalan kau. Bersedekahlah engkau, baca Quranlah engkau, berselawatlah engkau, istighfarlah engkau, sedekahlah engkau. Tu kadang-kadang kalau dulu kat pejabat saya kan, masa saya kerja dulu, saya pernah duduk dekat dalam internal audit 5-6 tahun jugalah duduk situ. Ada kakak ni dia rajin, hari Jumaat aja dia buat kuih. Kita tahu kalau dia tak kerja kat luar lah, dulu audit kita selalu kerja kat luar. Kalau ada orang buat kuih, memang dia lah. Dia bawa mi, dia beli nasi lemak, dia beli apa. Pagi Jumaat dia boleh bawa, bagi lain tak bawa. Lepas tu dia bagi-bagi kat kawan-kawan. Dia akan pesan dalam email, besok jangan pergi sarapan, dia akan bawa. Dia akan masak nasi lemak. Kenapa? Orang tanya kenapa akak suka bawa benda-benda Jumaat. Dia kata aku belajar, aku mengambil sempena. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, hari Jumaat banyakkanlah amalmu, antaranya kamu bersedekah. Macam kita ni mengaji ni pagi Jumaat. Pakai-pakailah, buatlah apa-apa pagi, belilah apa-apa, tu sikit beli. Kenapa? Banyakkan amalan hari Jumaat, banyakkan selawat pada hari Jumaat. Kalau baca Quran, bacalah Quran. Yang elok kita baca yang seperti Rasulullah kata, baca surah apa? Surah Kahfi. Baca Yasin pun tak apa, tak ada masalah. Nak baca Yasin, lepas tu baca surah Kahfi. 110 ayat. Rasulullah sebut dalam hadis apa? Siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni maksudnya Khamis Maghrib tadi semalam, sampai Maghrib Jumaat ni. Maknanya dia hari ni dikira Khamis ke Khamis. Apa Maghrib ke Maghrib? Maghrib ke Maghrib. Maghrib ke Maghrib. Jadi Khamis Maghrib sampai Jumaat Maghrib kita baca Al-Kahfi. Tak kira lah baca sana sikit, sini sikit, janji habis 110 ayat. Kalau baca terus lebih kurang 20 minit je. 20 minit. Kita tu je kalau baca terus lah. Baca terus 20 minit je. Rasulullah kata barang siapa baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, dalam hadis sebut apa? Maka diberi dia cahaya antara 2 Jumaat. Ni hari Jumaat. Kita baca Al-Kahfi. Allah akan beri kita cahaya sampai Jumaat depan. Jumaat depan kita renew lagi cahaya tu. Tuan apa? Baca lagi Al-Kahfi. Hari Jumaat. Nanti dapat cahaya sampai Jumaat depan. Cahaya ni apa? Ulama kata cahaya ni apa? Cahaya ni hidayah, itulah cahaya. Petunjuk, itulah cahaya. Ilmu yang bermanfaat, itulah cahaya. Rahmat Allah, itulah cahaya. Bantuan daripada Allah, itulah cahaya. Senang dan tenang dalam hati, itulah cahaya. Tu ada sahabat dia baca hari Jumaat surah Al-Kahfi. Dia dengar kuda dia malam, dia baca malam Jumaat. Kuda dia macam resah-resah, lari. Lepas tu dia tengok dekat kandang kuda tu, kat langit tu ada awan yang berarak. Awan yang datang berarak. Kuda ni takut dengannya, dia lari. Dia ngadu dengan Rasulullah.
Rasulullah kata, itulah malaikat yang datang membawa sakinah. Sakinah ni apa? Ketenangan. Ketenangan. Nak beri pada orang-orang yang baca Al-Quran. Rasulullah kata, teruskanlah bacaanmu. Tu untung orang rajin baca Quran. Ulama kata, ulama lah salafus soleh, orang soleh dulu, ulama dulu kata, kalau kita ni hidup tak ada masa tau. Kejap kan dah petang, kejap kan dah malam. Banyak benda tak boleh buat. Kita nak berkatkan masa tu supaya banyak kebajikan boleh buat, kita banyakkan baca Quran. Lagi banyak baca Quran, lagi banyak benda kita buat. Lagi banyak baca Quran. Lepas tu kita tengok orang soleh, mereka zikir berpuluh ribu sehari. Mana dapat, macam mana, bila ada masa buat ni? Sebab apa? Dia banyak baca Quran. Allah akan seolah-olah expand kita time ni. Sama juga 24 jam, tapi dia akan expand pada keberkatan, pada kebaikan. Tu elok kita baca Quran lah. Baca Quran. Macam Jumaat ni kita khususkan Al-Kahfi. Cuma 20 minit je. Tak lama mana pun. Tak lama pun. Dia juzuk 15, lepas tu dia masuk juzuk 16. Ada berapa muka je juzuk 16. 110 ayat je. Lawan-lawan sikit. Jangan baca tengok lama lagi nak habis. Jangan fikir gitu. Kalau kita boleh habis pun bukan sebab kudrat kita. Kalau kita boleh habis pun bukan sebab hebat kita. Kalau kita boleh habis pun itu bukan sebab kita pandai. Tapi kita boleh habis baca ni, Allah yang izinkan. Kalau kita rasa macam panjang ke, kita sebelum baca kita doa dulu. Ya Allah, kau berilah aku baca sampai habis ni. Kau izinkanlah aku baca sampai habis. Sebab kita jarang baca, sebab tu kita rasa jauh. Sebenarnya tak lama mana baca. Pendek je, ayat tu 10 je. Tapi kita tak biasa baca. Tapi kita nakkan cahaya tu, kita nakkan petunjuk tu, nakkan hidayah tu, nakkan ilmu manfaat tu, nakkan rahmat tu. Seminggu. Allah janji bagi seminggu. Nanti Jumaat baca lagi, bagi seminggu lagi. On weekly basis kita baca. Minta dengan Allah, ya Allah izinkan aku baca. Minta dengan dia akan bagi. Tapi tak minta, payahlah. Tak kena minta. Okey. Pertamanya, mengucap 2 kalimah syahadat. Aku menyaksi dan aku mengaku dengan lidahku, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku menyaksi dan aku mengaku bahawa Muhammad itu Rasulullah atau utusan Allah. So kita dah tengok makna ni lah. Okey, sekarang ni kita tengok makna ni. La ilaha illallah. Tu dia kena catat. Dulu masa ngaji dulu ustaz kata apa Imam Syafi'i kata, engkau ilmu ni macam kijang. Kalau engkau tak ikat, dia lari. Dan dulu guru kami kata apa? Dia kata, tok guru mereka kata, ilmu ni macam burung ciak atau burung ciak. Burung ciak yang ada movement yang sangat pantas. Tu burung ciak. Tuk. Tu burung ciak tu. Kalau engkau tak ikat dia lari. Lepas tu, ilmu ni kena catat. Apa saja keluar daripada mulut, catat. Kalau ada dalam kitab, tak payah catat. Tapi mana ni menerangkan, catat. Kenapa? Supaya burung ciak tak lari. Ilmu ni tak lari. Bila catat, dia akan melekat. Mudah-mudahan. Dekat mana? Dekat kita punya hadis. Kat mana? Ni kat dada kita lah. Okey. Kita sekarang tengok ni. Ni. Mana ni? La ilaha. Kita tengok dia punya ni. Illa Allah. La ilaha illallah. Ni. La ilaha illallah. Kita mula-mula kita faham ini dikatakan sebahagian daripada kalimah syahadat lah. Jadi ini yang dikatakan seafdal zikir. Kan kita dengar orang tahlil kan, afdal zikri fa'lam annahu afdal zikri
seafzal-afzal zikir itu annahu, sesungguhnya ketahuilah, la ilaha illallah. Itu zikir la ilaha illallah ni jangan baca laju-laju. Baca sepelahan yang mungkin. La ilaha illallah. Hayatilah. Tapi nak kena ada ilmu apa benda makna supaya kita boleh hayati. Kalau kita tak tahu makna, itu yang payah sikit lah. Itu nak kena belajar. Jadi, dari segi tiada, ini ilah ni Tuhan, ini ilah ni melainkan, ini yang kita tahulah, ni Allah. Okey. Ni yang biru ni, yang saya buat ni, ini adalah terjemahan. Bukan makna. Translate. Tahu translate daripada bahasa Arab pergi ke bahasa Melayu. Kalau kita hanya tahu terjemahan, kita tak tahu lagi. Kita faham apa benda dia. Jadi kita kena tahu apa makna dia. Dalam kitab kita tauhid dia tulis makna ni apa ni? Banyak makna. Jadi, okey, itu dia. Jadi penerangan dia apa ni? Ini la ni adalah kalimah nafi. Nafi atau nafi? Menolak. Tidak menerima. Menafikan atau nafi. La ilah. Ini apa? Ilah ni apa? Perkara yang dinafikan. Benda yang dinafikan. Ini illah. Ini kalimah isbat. Isbat ni apa? Kalimah yang diyakinkan, kalimah yang ditetapkan, kalimah yang ditetapkan hati. Ini Allah. Ini apa? Ini perkara. Ini perkara yang diisbatkan, yang ditetapkan, yang diyakinkan dalam hati. Apa? Allah. Jadi pecahan ni, la ilaha illallah ni, ini kalimah yang dinafikan, kalimah nafi, ini perkara nafi, ini kalimah isbat, ini perkara isbat. Itu pembahagian di dalam kalimah la ilaha illallah ni lah. Dan inilah sebahagian ni kalimah yang kita bersaksikan. Kita mengaku dengan lidah kita. Mengaku dengan jazam. Jazam ni dengan yakin 100%. Jadi itu pengakuan tu. Pengakuan dengan jazam. Jazmun. Ini jazam. Apa maksud jazam? Maksud dia apa? Yakinlah 100%. Sekejap 100% lah. Tanpa ada syak atau ada rasa zan atau ada rasa waham. Itu mana yakin. Saya dah cerita dulu ni. Zan apa, waham apa, syak apa, dah cerita ke belum? Dah cerita ke belum? Ada jawab dah, ada jawab belum. Dah sekali, dah cerita ke belum? Dah ke man? Dah man? Kalau dah. Yang belum tu tak datang tu. Man tak pernah punting. Murtadah kata dah apa dah? Dah kan? Dah ada cerita ni. Apa makna ni, apa makna ni, apa makna ni. Jadi pengakuan ni kena putus. Putus ni betul-betul yakin.
Okey. Sekarang ni ulama dia bagikan ni. Dia bagi yang gitu. Apa makna? Ada 3 belah makna. Jadi kalau kita faham makna-makna ni, nanti bila kita zikir la ilaha illallah, kita masuk ke mana-mana hati kita. Kita masuk ke mana-mana hati kita. Sebab tu kalau kita pergi jumpa guru-guru, dia akan, kalau kita tanya dia apa zikir yang kita boleh amalkan, dia akan sebut ni lah. Dia kata mu baca la ilaha illallah 12,000 kali. Kalau Baba Karim kata 12,000 kali. Lepas kita sarung serban tu, kita tanya dengan Baba Mat, tak ada nombor kecil sikit ke nak suruh buat 12,000 kali je. Dia kata boleh baca 100 kali antara waktu solat lah. Subuh dengan Zuhur baca 100 kali, Zuhur dengan Asar dia kata baca 100 kali. Antara waktu maknanya 500 kali lah baca. Tapi syarat dia yang 500 tu, yang Baba Mat kata masa kita pergi jumpa dia orang dulu, dia kata mesti waktu baca tu mesti putus pada dunia. Putus pada dunia tak? Tak boleh ingat dunia. Memang tak boleh baca sambil bawa kereta, tak boleh. Dia kata mesti baca atas sajadah. Dia kata mesti suci macam solat. Suci macam solat maknanya mesti ada wuduk. Gitu lah maksud dia. Baju kena bersih macam semayang. Baju tak boleh kena najis. Suci macam solat. Lepas tu dia kata apa? Kalau boleh duduk macam solat. Atau duduk macam solat tak? Duduk macam solat. Duduk tayar awal ke, tayar akhir ke. Lepas tu baca 500 cukup. Antara waktu 100, lepas subuh 100, lepas zuhur 100, lepas 100. Lepas tu kalau orang dulu kan, dia sembahyang jemaah kat suara kampung, imam-imam tua-tua kan, dia sebelum dia doa, dia mesti baca ni. Allah zikri fa'ala manahu la ilaha illallah. Mesti saya tengok selalu gitu. Sekarang ni yang muda ni dia jarang baca. Lepas tu dia orang takkan lupa baca apa? Ya amana qaifil amina limana qaif ya amana. Ingat tak doa tu? Itu kalau dulu punya imam lah, dulu. Kami dulu masa ngaji dulu tahun 80-an dulu dengan arwah Pak Yazid kaum baru. Lepas tu mengaji kitab Tanbihul Ghafilin. Tebal, masuk buku tebal. Dia ajar kami doa tu. Ya amana qaifil. Dia cukup marah budak kata ya aman qaifil, bukan ya aman, ya amana qaifil. Ya aman tu bukan aman dia kata. Dia cukup marah. Saya ingat dia kata-kata dia tu. Pak Yazid ni. Pakai kitab tu Tanbihul Ghafilin. Dia keluar kereta, dia bawa lah 3 biji dia bagi. RM25 untuk harga dia. Dia kata Pak Yazid, duit tak bawa, minggu depan bayar. Itu betul kelas minggu sekali. Tak apa, minggu depan bayar. Budak tu kata, Pak Yazid kalau minggu depan mati, mati aku halalkan lah. Jadi kalau kau tak nak bayar, kau doa lah mati kata. Dia punya lawak dia begitu. Pak Yazid dia lawak gitu, dia senyum lambat. Tapi dia lawak dia gitu lah. Seronok belajar dengan Pak Yazid ni. Kena marah pun datang lah. Kena marah. Kau nak jadi apa? Dia kena marah. Tapi budak datang juga. Itu keikhlasan dia tu lah. Dia ada apa? 3 belah makna. La ilaha illallah. Ini Tuhan ni. Yang layak dipanggil Tuhan, dia memiliki 2 perkara. Dia mesti memiliki 2 perkara. Satu, tidak berhajat pada sesuatu. Tak berhajat pada siapa? Makhluk tak berhajat. Allah tak berhajat pada makhluk. Tidak mengambil faedah pada makhluk. Sama ada makhluk tu sembah dia ke tidak, dia tetap sempurna. Sama ada semua makhluk ni deraka pada dia, dia tetap sempurna. Itu maksud apa? Dia tidak berhajat kenapa? Dia kaya. Dia kaya daripada sesuatu. Pada sesuatu dia kaya. Pada tidak berhajat. Yang kedua, dia kata apa? Semua makhluk apa saja selain daripada Allah, nama dia makhluk.
Apa saja selain daripada Allah, nama dia makhluk. Semua makhluk berhajat pada Allah, padanya. Bila Allah itu dia ada dua ni, maka layaklah dia dipanggil Tuhan. Ada orang sembah matahari sebab dia kata dia berhajat pada matahari. Tapi matahari juga berhajat pada Allah untuk diciptakan. Jadi matahari itu bukan Tuhan. Ada orang sembah gunung. Dia nampak gunung tu ada tanaman, tempat tinggal dia. Orang-orang dulu-dulu. Tapi gunung tu je dia berhajat pada Allah. Yang layak dipanggil Tuhan, dia tak berhajat pada satu. Tetapi manusia 24 jam, 24/7 berhajat pada dia. Kita berhajat pada Allah waktu sihat, waktu sakit, waktu anak kecil, waktu anak besar, waktu ada anak, waktu tak ada anak, waktu ada kerja, waktu PKP, waktu tak PKP, betul tak? 24 jam. Waktu jaga, waktu tidur, kita berhajat pada Allah. Sebab itulah dia boleh menunaikan hajat. Dia tempat dia yang menunaikan hajat. Sebab tu kita mohon pada dia. Ada satu sahabat nama dia Rabi' bin Amir. Rabi' bin Amir. Dia dihantar berjumpa dengan satu raja Parsi. Raja Parsi. Nama dia apa? Apa nama dia? Rostum. Saya tak ingat ejaan dia lah. Dia orang gini kot ejaan dia. Nama dia Rostum. Ini sahabat ni dihantar ke sini. Jumpa raja Rostum. Rostum ni tanya dengan Rabi' ni. Dia kata apa? Apa tujuan engkau ni ada agama Islam? Sebab dia nak cerita dengan raja ni, kau masuk agama Islam. Apa tujuan kau menganut agama Islam? Kenapa Allah hantar kau ni? Kenapa kau pergi menganut agama Islam? Apa tujuan Islam tu datang? Ni dia tanya ni soalan ni. Apa jawapan dia? Dia kata apa? Islam itu memerdekakan. Ni 31 Ogos ni. Memerdekakan apa ni? Membebaskan. Dengan ada Islam ni, membebaskan manusia daripada hamba kepada makhluk, ke hamba kepada Tuhan makhluk. Jadi dia kata tujuan Islam ni dia datang dibebaskan manusia jangan jadi hamba pada makhluk tapi jadi hamba kepada Tuhan makhluk. Siapa Tuhan makhluk ni? Ni Allah. Dia bebaskan manusia jadi hamba makhluk. Makhluk ni apa? Hamba kerja, hamba harta, hamba duit, hamba nafsu. Hamba kenderaan, macam-macam. Macam-macam jadi hamba pada makhluk. Dia bebaskan jiwa manusia ni jangan jadi hamba kepada makhluk tapi hamba kepada Tuhan makhluk. Ni yang Rabi' bin Amir kata pada raja ni. Raja Parsi. Dia beritahu apa tujuan Islam ni. Kenapa kau kena masuk Islam. Jadi siapa hamba kepada Tuhan? Itulah Allah. Tempat kita berhajat. Dia saja yang boleh tunaikan hajat. Kita melahirkan sebab. Kita nak sembuh penyakit, kita lahirkan sebab. Kita berubat. Kita banyak-banyak sedekah. Betul sedekah. Kalau anak sakit, banyak-banyak sedekah. Suami sakit, banyak-banyak sedekah. Kita sakit, banyak-banyak sedekah.
Kita ada hajat apa-apa dengan Allah, banyak-banyak sedekah. Ulama kata apa? Sedekah itu lebih tajam daripada doa. Lebih tajam ni maknanya mencepatkan makbul doa. Banyak-banyak sedekah. Lebih utama sedekahlah pada orang miskin. Kalau tak ada tak jumpa, bagilah kawan-kawan makan ke apa benda ke, apa-apa tak apa. Kena banyak sedekah. Kenapa? Dia mempercepatkan akan makbul doa, dia akan memanjangkan umur dengan kebaikan. Ini sedekah tak buat tu yang susah lah. Pergilah sponsor. Pergi sponsor. Pergi cakap dengan kakaknya nasi lemak kat rumah tu. Kak, malam Jumaat selalu ada baca Yasin kat surau. Akak ambil nombor si usaha ni, akak telefon, cakap minggu ni akan ada orang nak hantar nasi lemak 50 bungkus. Kita bayarlah duit tu, kakak tu. Bukan susah, nasi lemak RM1 pun tak apa. Betul? Agak-agak surau tu berapa orang? 50. Surau bukan ramai orang pun selalu, betul tak? Tapi kalau nak sponsor dekat tempat konsert, tu beribu orang. Sponsor dekat surau. 50 orang datang, bagi. Biar dia hantar. Betul, kita bayarlah kat dia. Kalau dia kata nak hantar ni, nak kena minyak motor ke, bagilah dia minyak motor. Kenapa? Sedekah. Niatkan, ya Allah, sembuhkan penyakit aku. Gitulah. Rasulullah ajar kan dalam hadis. Ubatilah orang-orang di bawah tanggunganmu dengan sedekah. Berubat, pergi berubat. Tak apa. Nak makan ubat ke, nak pergi ulang klinik kesihatan ke, apa pergi. Tapi ada satu benda lagi yang kita selalu lupa, kita tak sedekah. Okey. Ni, la ilaha illallah. Dia ada makna. Nombor satu. Dan kita kata apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah. Dalam kewujudan. Itu makna apa? La ilah. Satu. Nanti saya terangkan. Sini hanya Allah yang sebenarnya yang berhak disembah. Satu mana ini? Ini satu mana? Dia ada lebih kurang 12 ke 13 makna. Jadi dia beritahu sini yang sebenarnya yang wujud adalah Allah. Kita ni tak wujud. Kita ni diwujudkan. Tahu diwujudkan tak? Dijadikan daripada asbab benih bapa kita jatuh dalam rahim benih mak kita, maka jadilah kita. Siapa yang jadikan tu? Siapa yang hidupkan? Siapa yang hidupkan tu? Dalam perut siapa hidupkan, berapa bulan jadi sini? Siapa? Allah. Kita dijadikan. Tapi Allah, dia wujud yang hakiki. Hakiki maknanya tak siapa yang jadikan dia. Dia ada, tidak bermula dengan tak ada. Kita ada, bermula dengan tak ada. Anak kita dulu tak ada, sekarang ada. Kita dulu tak ada, sekarang ada. Kita bukan wujud hakiki. Tapi Allah ni kewujudan dia adalah hakiki. Dan dialah yang layak disembah. Lepas tu guru kata, kalau kita belajar tauhid, kita belajar Allah ni apa, sifat dia gana, jenis situ, nanti akhirnya bila kita dah dapat ilmu tu, dah ada dalam dada kita, kita akan terkeluar dari mulut kita, wahai Tuhan, ya Allah, engkau memang layak disembah. Kita akan kata gitu. Sekarang ni kita kata je berhak disembah, tapi sebenarnya ilmu dan hati kita tak rasa. Bila kita kenal dia betul-betul, kita akan kata memang kau layak disembah. Kita kenangkan nikmat dia yang 24 jam kat kita ni, kita akan kata memang layaklah engkau ini dikasihi. Saya berdiri ni pun izin dia. Abang akak ni duduk ni bernafas ni, muka boleh tengok saya, otak tak tidur, boleh catat, boleh fikir, boleh faham atas izin dia. Kita pagi tadi kalau pergi tandas, najis dia keluar tu atas izin dia. Kalau disekat, kita dah masuk hospital lah. Siapa bagi tu? Dia bagi. Kita boleh bangun
boleh semayang tahajud sikit-sikit ke apa benda sembahyang subuh ke atas izin dia. Kita bangun tarik nafas, turun atas izin dia. Dia yang bagi. Dan kita ada akal lagi yang sempurna, boleh jalan kita tandas, dia yang beri. Kita boleh masuk tandas, ingat, lah kaki kiri, dia yang beri. 24 jam ni, nikmat tu berjalan. Tengok anak kita sihat, dia yang beri. Harta anak kita sakit, dia yang beri. Kita boleh buat rutin biasa, hantar anak pergi taska, anak dukung anak gini, kereta jalan lancar, gini, lepas tu pergi kerja. Siapa yang mudah urusan, dia yang beri. Allah banyaknya nikmat dia bagi kita. Dia yang uruskan kita ni. Kalau dia kata no, habis. Ada orang bawa anak tak belakangnya lupa pun ada. Cerita-cerita untuk khabar kan. Bawa kereta tahu anak kat belakang. Dia hantar anak lain, anak itu tidur, dia tak perasan, dia letak parking dekat tempat kerja, dia pergi naik lori, pergi kerja, petang-petang balik tengok anak kat belakang. Anak meninggal. Pernah dengar cerita kan? Bukan cerita dah ni. Cikgu pun ada kena dulu sebab dia lupa. Anak dia dekat belakang. Kita tak, kita boleh hantar. Kita boleh hantar suami kita hantar kita, datang kerja, suami kita boleh pergi kerja, suami kita okey, sihat, boleh berbual dengan kita. Siapa bagi nikmat? Allah beri. Allah yang beri. Mesti rasakan Allah yang beri. Bukan benda ni semula jadi. Tak. Allah yang beri. Bila kita rasa semua Allah yang beri, kita kata baik engkau Tuhan. Baik engkau ya Allah, engkau baik dengan aku. Maka layaklah engkau ni aku sayang patutnya. Aku kasih engkau. Kenapa? Engkau tak betul-betul beri aku kebaikan. Kita boleh tekan lift, kita boleh ingat tingkat 7. Ada orang satu masa nanti tak ingat. Ada orang kat surau, ada kakak saya cerita dekat tu surau ni. Saya ada ngajar surau tu. Anak dia tunggu lepas isyak tak boleh balik. Dia tak tahu, dia terlupa jalan balik rumah. Dia naik motor, dia pergi ke pekan yang dekat. Dia nasib baik dia bertelefon. Pukul 10 lebih lah. Dia kata dia tak tahu dekat mana. Cari, pergi di polis, jumpa dia dekat pekan terdekat, naik motor, bingung, tak tahu mana rumah dia. Kenapa? Umur dah banyak. Kita syukur lah boleh balik. Kita boleh tahu balik, tahu pergi, tahu balik lagi. Kenal anak kita nama apa? Ada orang kalau accident kadang nama anak pun tak ingat. Kerja rumah pun tak boleh buat dah. Syukurlah nikmat akal itu masih kekal pada kita dan gunakan nikmat akal itu untuk faham dan kenal Allah ni apa. Ingat dulu guru-guru cakap apa masuk syurga, bahagia yang paling besar kita nampak zat Allah. Atas dunia, bahagia yang paling besar kita kenal Allah. Kita kenal dia. Nak kenal apa? Nak kenal belajar tauhid. Ulama menyusun ke silibus supaya kita kenal Allah ni siapa, dan akhirnya nanti akan datang rasa bahagia. Okey, ini nombor 1. Nombor 2, apa dia punya makna? Tiada yang terkaya maksud terkaya apa? Dia cipta, dia tak perlu. Dia cipta bumi, dia tak perlu dengan bumi. Tiada yang terkaya daripada setiap sesuatu. Setiap sesuatu. Dan tiada berhajat daripada setiap sesuatu. Maksud dia apa? Maksudnya Allah ni dia tak perlu pada sesuatu dan dia tidak berhajat pada sesuatu. Dia tak perlu. Dia tak perlu. Apa pun atas muka bumi ke, dekat planet ke, kat mana ke, Allah tak berhajat. Allah tak berhajat pada tempat. Allah tak berhajat pada masa. Dia tak berhajat. Kenapa? Dia terkaya. Al-Ghani. Allah ni terkaya. Dia tak perlu. Okey. Lepas tu, dekat sini, dia berlawanan. Apa maksud sini? Dia kata, illallah. Illallah ini hanya tiada terkaya sesuatu.
Sini hanya Allah yang terkaya. Hanya Allah yang terkaya daripada setiap sesuatu. Dan berhajat padanya oleh sesuatu. Apa dia nak kata apa ni? Dia kata apa? Yang terkaya hanya Allah. Yang orang makhluk berhajat hanyalah berhajat pada Allah. Yang ni dia kata apa? La ilah, maknanya tiada ilah ni maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan ni? Dia terkaya, tak ada siapa yang terkaya macam dia. Tak ada. Tak ada siapa yang orang lain berhajat pada dia. Kecuali tidak Allah. Kecuali Allah. Maknanya permohonan adalah daripada kita. Yang menunaikan permohonan adalah Allah. Allah tu dia tak berhajat. Dia tak ada pohon, dia tak ada minta, tak ada. Permohonan daripada makhluk. Yang meluluskan permohonan daripada Allah. Pohon ampun. Pohon daripada makhluk. Yang meluluskan keampunan adalah Allah. Pohon taubat. Yang menghantar permohonan taubat adalah makhluk. Yang meluluskan taubat adalah Allah. Tu nak kena faham ni. Yang berhajat makhluk. Yang menunaikan hajat Allah. Sebab itulah nak kena minta dengan dia. Minta macam mana? Minta betul-betul, minta sungguh-sungguh. Bila kita zikir la ilah, tiada yang berhak disembah, la ilah, tiada yang terkaya, la ilah, tiada yang boleh menunaikan hajat illallah, kecuali Allah. Tiada yang terkaya kecuali Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita masukkan makna-makna 13 nanti dalam hati kita. Barulah zikir itu dia memberi kesan. Lama ni baca. Tapi mana tak erti. Cuma faham pada kadar terjemah saja. Tu kita tauhid diurai-urai mana ni? Supaya apa? Kita dapat rasa betul-betul dengan mendalam. Merasai Allah ini 24 jam dalam kehidupan kita. Tu baru kita namakan kita ada tauhid. Bukan hanya waktu susah baru rasa nak minta tolong Allah. Tak. Senang pun kena minta tolongan dia. Sebab senang ni pun dia yang bagi. Kadang Allah sayang, tengok lalai sangat, Allah uji. Bam. Waktu tu baru menggelabah. Baru telefon Ustaz. Ustaz nak sembahyang hajat macam mana? Baru nak belajar sembahyang hajat macam mana? Apa zikir nak baik nak baca? Baru nak belajar zikir apa nak baca? Sekarang ni, sama ada kita diuji atau tidak, kita cuba sedaya upaya, jangan lepaskan Allah daripada hati. Tu ulama kata apa? Kalau ada engkau hilang sesuatu daripada engkau, akan ada ganti. Akan ada ganti. Tapi kalau Allah hilang daripada engkau, tak ada ganti. Kenapa? Allah itu tiada berganti. Dia esa. Ni perkataan ni. Dia esa. Dia esa. Kalau sesuatu hilang daripada engkau, ada ganti. Duit hilang, ada ganti. Kerja hilang, ada ganti. Anak hilang, boleh ambil angkat. Mak hilang, mak angkat ada. Bini meninggal, boleh kahwin lain. Suami meninggal, boleh kahwin lain. Ada ganti. Kerja kena buang, boleh cari kerja lain. Tapi kalau Allah hilang daripada hatimu, takkan ada ganti. Jadi jangan bagi Allah hilang di hati kita. Burung merpati suka datang belajar. Orang pula tak datang. Hidup jadi burung. Ni. Okey. Nombor 2. Nanti nombor 3 kita sambung. Ada 13 makna. Ini proses kita mengenal Allah. Allah akan rahmati kita. Allah akan pandang kita dengan rahmat. Kita nak kenal dia. Selama ni kita tak apa-apa kenal. Kenal tapi tak apa kenal. Menyebabkan kita tak rasa Allah itu dalam hati kita. Okey, nanti sambung nombor 3.
dia ada lebih kurang 13 makna. Barulah kita dapat menghayati dua kalimah ni. Antara yang dalam tu apa? La ilaha illallah. Jadi datanglah belajar, minta dengan Tuhan, ya Allah, hari Jumaat kau janganlah sibukkan aku dengan meeting apa benda. Kalau ada benda nak buat pagi-pagi Jumaat urgent, buat malam tu buatlah. Petang Khamis tu buatlah, supaya Jumaat tu sempat. Saya rasa tak ada orang panggil meeting 8.30 kot. Ada kau meeting pukul 8? Kalau jabatan kerajaan tak ada, tapi swasta ada lah. Bos saya dulu pukul 1 dia bagi meeting. Lunch time dia bagi meeting. Pukul 3 bagi makan. Kalau kat swasta memanglah macam-macam masa dia meeting. Kita kat Sabah dulu kadang meeting pukul 6 pagi pun ada. Lepas subuh meeting. Tapi kerajaan ni selalu ni, kalau masuk kerja pukul 8, pukul 9.30 baru meeting. Itu pun datang 9.45 dengan muka tak malu. Ni biasa, Jadi minta Allah biar kita ada ruang untuk kenal dia lah. Sibuk kerja, ada ruang untuk kenal dia, ada ruang belajar fardu ain. Lepas tu sekali dapat datang belajar, minta dengan dia syukur. Sekali syukur, ya Allah, sebab apa? Engkau yang izinkan aku datang. Engkau yang rasa kehendak aku nak belajar. Engkau yang beri aku rasa tu. Cukuplah pada dia. Okey, insya-Allah. Nanti sambung pada makna ketiga kalimah la ilaha illallah, seperti dinyatakan dalam kitab-kitab tauhid. Insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladzina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sama-sama kita terus berdoa untuk kita terus diberi izin oleh Allah untuk berjumpa dengan minggu akan datang. Rakam dekat surau. Tak rakam audio. Dan pada hari Jumaat ini saya ingin mengingatkan, Tak ada rakam kat audio kuliah. dan saya juga ambil kesempatan untuk